Dan juga terima kasih kepada UiTM Perlis lah kerana menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian pada pagi ni berkaitan dengan penulisan. Okey, so apa yang telah diminta oleh pihak penganjur ialah untuk memberi sedikit perkongsian bagaimana kita nak mulakan penulisan bermula daripada laporan akhir final year project lah kepada book chapter. Okey, kalau ikutkan sebenarnya saya dah mulakan kaedah ni dah lama sebenarnya daripada tahun 2005 lagi saya dah try buat convert final year project pelajar ni kepada book chapter, kepada journal, kepada conference proceeding, kepada artikel majalah. Okay. So ini sedikit lah tentang saya. So boleh contact saya nantilah pakai email ke kan, kita boleh berkolaborasi pada masa akan datang. Okay. Alright, so ini sedikit tentang publication track yang saya dah pernah buat semenjak tahun 2005. 2005, yes, 2005 sehingga sekarang. Okay, alright. So kita kalau boleh talk pagi ni tak naklah formal sangat. So kita buat secara santai. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Jika saya boleh jawab, saya jawab. Jika saya tidak boleh menjawab, saya akan cuba merujuk kepada orang yang lebih pakar lah untuk jawab berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan timbul. Okay, so hari ni kita akan cerita sedikit tentang book chapter. Macam mana kita nak buat book chapter. Okay, saya akan share sedikit tentang apa yang telah saya buat sebelum ni sejak tahun 2005 sampailah sekarang. Dan kita akan bincang sedikit tentang structure of the paper. Pada saya, structure of the paper ni tak adalah masalah besar sebenarnya. Kan, sebab kita semua kebanyakannya dah doctorate. Kan, dah doctorate dan kita semua dah ada Profesor Madya, dah ada Profesor. Jadi kita dah biasa dengan format technical paper ni sebenarnya. Jadi format dia sama, okay? Format dia lebih kurang sama. Cuma bagaimana kita nak start. Dia masalah dia bila kita baru dalam dunia akademik ni, starting point tu akan jadi masalah besar. Okay, kita nak cari jalan. Kan, jalan tu yang jadi masalah besar. Once kita dah ada jalan, kita dah tahu cara, yang lain-lain tak ada masalah. Okay, structure of the paper ni biasalah benda-benda yang kita buat seharian. Kalau sebagai style akademik ni orang kata sebagai rutin lah. Okay, tulis paper. Jadi saya menjadikan rutin menulis paper ni sebagai satu passion. Dia ada orang kata menulis ni nak kena KPI. Ya betul memang KPI. Tapi dia kena ada passion. Kalau kita tak ada passion, dia jadi sukar untuk kita nak mulakan sesuatu. Okay. Alright. So sedikitlah pengenalan sebelum kita start. Ini antara motivation untuk kita publish paper. Okay. Publish paper ni banyak lah. Kita nak pergi conference ke, kita nak pergi ke journal ke, kita nak publish dekat majalah ke, kita nak publish dekat surat khabar ke, atau kita nak publish dekat mana-mana, monograf ke, buku. Okay. So ini antara motivation. Sedikit result lah kalau kita tengok dekat sini, kebanyakan kita akan buat tu untuk menyebarkan ilmu lah, menyebarkan maklumat. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut daripada penulisan Profesor Ridwanti, Profesor dekat Uniza tu, dia pernah kata kita ni ahli akademik ni hak milik masyarakat. Jadi kalau kita ni ada bidang, kita pakar dalam bidang-bidang tertentu ni, masyarakat sekeliling di sekitar universiti kita tu dapat tak ilmu yang kita ada, okay, sumbangan yang kita ada. Selain kita pergi present paper di conference, selain kita pergi buat consultant dekat mana-mana lah. Okay, jadi masyarakat sekeliling. Jadi kita kena sebarkan. So sama ada kita buat CSR ke, kan? Kalau macam di kami di sini ada buat program-program CSR bersama sekolah, program-program CSR bersama poli, kan? Untuk kita membawa ketengahkan, berkongsi ilmu yang ada. Okay. And then selain daripada tu, career prospect. Okay. Kita nak naik pangkat. Okay, nak naik Profesor Madya, nak naik Profesor. Itu salah satu KPI-nya ialah publish. Okay, kena penerbitan. And then improve funding. Okay, kalau kita lihat, kalau di Malaysia lah, kita nak apply FRGS ke, kita nak apply PRGS kan, kita kena ada rekod kan.
Kita kena ada rekod untuk kita dapatkan fund. Kan, kat profile kita tu kena ada track record bidang yang kita dah publish. Okay, so yang lain-lain tu ego, pattern protection and others tu tak ada apalah, kecil je dia punya percentage. Okay, sebagai akademik, kita yang 3 yang ke atas lah, dissemination, yang ada prospect dengan improve funding. Okay, so selain daripada tu, mungkin penulisan kita ni bertujuan untuk nak graduatekan student. Okay, itu salah satu polisi sekarang lah kan. Mana-mana student master ke, student PhD, dia kena ada penerbitan untuk di graduate. Okay, and then to get reward and award. Okay, to get reward ni macam kita nak dapatkan apa-apa hadiah ke kan. Okay, ataupun ada award-award tertentu. Jadi kita kena ada penerbitan. Okay, macam kata anugerah penerbitan, anugerah penulisan yang diadakan oleh agensi-agensi luar, agensi dalam universiti sendiri. And then to be recognized ni kita akan cakap tentang visibility lah. Okay, visibility kita. Okay, how visible kita punya bidang tu dengan kita di dalam area yang kita sedang buat sekarang. Adakah orang luar kenal kita disebabkan kerja kita, penulisan kita. Okay. And then the ultimate goal of course lah to disseminate knowledge. Okay, ini kita sebagai manusia kita kena contribute kepada community, okay, dalam menghasilkan penerbitan yang bermutu lah. Okay. Okay, ini sedikit pengalaman saya menulis artikel pertama masa saya baru masuk kerja dulu tahun 2004. First artikel saya publish dekat majalah Minda. Okay. Tak banyak pun, 1 page je saja menulis. Sebab kita dah nak cari pengalaman baru, menulis. Tulis saja apa yang ada dalam fikiran kita. Okay, kebetulan pada waktu tu saya baru graduate master. Jadi bidang saya waktu tu bidang AI. Jadi saya tulis saja apa yang saya ada. Saya terfikir, saya tulis saja. Saya hantar ke majalah Minda. Saya pun tak tahu pun artikel tu diterima. Okay, tiba-tiba ada editor call. Dia kata artikel ni akan diterbitkan di majalah Minda pada hujung tahun 2004. Iaitu bulan Disember. Okay, pada masa tu majalah ni terbitan daripada Karang Craft. Dan diorang bayar saya pada waktu tu RM70 untuk 1 page. Okay, so pengalaman pertama saya belajar menulis kepada majalah. Tapi apa yang menjadi sedih sikit lah sebab artikel tu publish, saya hantar pada tahun 2004, artikel tu publish bulan 12, 2004 di muka surat terakhir majalah tersebut. Okay. Dan yang sedih sekali, majalah tu adalah keluaran terakhir, lepas tu tak keluar dah. Okay, dia tak keluar dah. Jadi bila tak keluar dah, kira-kira isu tu isu terakhir, artikel saya tu artikel yang terakhir dan di muka surat yang terakhir. Tapi masih dapat publish lah lagi. So itu pengalaman pertama lah saya menulis artikel lokal, okay, dengan majalah tempatan. And then ini sedikit juga pengalaman menulis first article international magazine. Yang ini pun FYP project juga ni. FYP project saya tulis tak banyak pun, setengah page je. Okay, setengah page saya publish dekat IEEE Pervasive Computing Magazine pada tahun 2007. Yang ini pun unexpected jugalah. Kita tak jangka diterima sebenarnya. Saja menulis, tengok projek pelajar ni bagus, so saya baiki balik sikit-sikit, saya tulis je dalam setengah page je pun. Okay, dan diterima. And then pada waktu tu 2007, kita tak kisah lagi tentang Scopus, kita tak kisah lagi tentang ISI. Pada saya waktu tu publish je, as long as kita dapat publish. Okay, jadi itu personal experience menulis international magazine lah. Okay, so selain daripada tu adalah magazine-magazine lain macam IEEE Potential Magazine. Okay, itu untuk pelajar. Senanglah untuk kita bantu pelajar untuk menulis dalam majalah tersebut. Okay. Alright, okay. So bila kita nak start menulis ni, okay, saya rasa semua orang dah biasa dah menulis. Kalau kata ahli akademik ni, dengan penulisan dia tak boleh pisah. Okay. So tapi saya dapat nyatakan 4 perkara lah. Okay, 4 perkara yang kita perlu identify
untuk kita encourage kita punya motivation untuk menulis. Okay, so antaranya ialah kita kena run courses. Okay, pergi kursus. Pergi kursus tak kisahlah sama ada seminar ke, pergi kursus penulisan mana-mana. Dan kursus tu dia ada output. Maksudnya hari pertama dia akan bagi ceramah, kemudian kita buat aktiviti dan hari terakhir kita akan submit. Itu kursus yang betul. Maksudnya kita akan produce output. Okay, bukan pergi kursus yang macam kita pergi dan balik lepas tu tak ada apa-apa. Itu tak efektif. Okay, cari kursus yang ada output. Okay, jadi kita pergi, 2 hari kita duduk berkampung kat situ. Hari terakhir memang kita boleh submit ataupun kita boleh hantar penulisan kita tu. Okay, biasanya macam kursus penulisan jurnal, kursus penulisan conference proceeding, okay, kursus penulisan artikel media. Okay, kita bawa bahan siap-siap. Sebab apa? Sebab kita busy. Jadi memang kita takkan ada masa. Takkan ada masa untuk memang kita nak allocate untuk duduk menulis. Unless pada waktu luar, waktu malam ke ataupun waktu-waktu free tu susah kita nak cari. Okay, tambah pula yang dah berumur, lagilah kan, malam memang tak boleh. Balik rumah je memang tak boleh sentuh dah. Kalau yang muda-muda energetik, malam boleh stay up lagi, ada energi lagi. Tapi macam saya tak boleh lah. Okay, saya malam memang saya off. Okay, siang aja yang boleh buat. Okay, kedua, pergi retreat. Pergi retreat ni nak kena ada disiplin. Okay, target lah kita nak menulis apa-apa. Kalau bidang-bidang yang social science kan, ataupun bidang-bidang alam, dia orang pergi bercuti somewhere. Duduklah 2-3 hari ataupun seminggu, tengok pada keadaan untuk kita dapatkan idea untuk avoid distraction. Kita nak elakkan daripada gangguan luar untuk menulis. Biasanya yang dia buat ni penulisan buku. Kalau retreat ni jaranglah tulis paper pergi retreat kan. Biasanya tulis buku. Kalau tulis paper pergi cuti tu, tu tak tahu, saya tak pernah buat lagi. Kalau tulis buku tu biasalah sebab kita nak dapatkan ilham tu. And then kita sentiasa boleh dapatkan guides on writing. Sekarang ni banyak. Sekarang ni kita ada internet di hujung jari kan. So maklumat tu terlampau banyak. Okay, cuma kita kena bijak untuk filter lah mana maklumat yang betul, mana maklumat yang tak. Sebab guides on writing ni terlampau banyak. Okay, even kita sekarang ni ceramah ke, seminar ke, kursus terlampau banyak. Okay, jadi kita boleh dapatkan dengan mudah. And then yang last kali ni writing groups. Yang ni agak susah sikit sebab kita nak kena ada group yang memberi komitmen. Okay, ada setengah group ni dia join tapi dia tak ada bagi komitmen, dia join. Tapi kita kena ada komitmen. Okay, komitmen ni taklah semestinya kalau kata group tu 4 orang, taklah semestinya 4 tu menulis. Mungkin seorang ni dia expert bab literature review. Dia handle bab tu. Dia cari bahan, dia susun semua. Tapi menulis mungkin seorang. Seorang tu dia memang terror menulis. Seorang lagi mungkin dia terror bagian apa? Bagian nak cari bahan. Macam mana nak dapatkan bahan. Okay? Dia bantu. So dia membantu. Okay? Tapi at the end of the day, bila dah produce satu paper tu, kita sama-sama revise, kita sama-sama review, kita sama-sama betulkan. Itu betul. Okay? Tapi susah nak berlaku lah dalam keadaan sekarang ni. Kan? Sebab susah juga sebab kita biasanya kita akan gunakan pelajar ataupun kita akan ada student. Dan student kita tu akan menulis untuk projek dia orang dan kita betulkan. Jadi sebab tu saya gunakan kaedah ni, kita gunakan thesis pelajar ataupun bahan daripada pelajar dan kita convert bahan tersebut. Okay, kalau macam master dengan PhD tak ada masalah. Okay, tapi untuk FYP, sebab FYP ni dia cuma buat projek dan biasanya report dia tu memang kita kena thoroughly review dengan sungguh-sungguh lah untuk kita dapatkan kualiti yang agak bagus lah. Okay, kalau kita tak thoroughly review, memang kita tengok reportnya pun, kita nak tulis paper pun tak semangat. Okay, jadi kita boleh dapatkan lah contoh report-report pelajar yang baik tu, kita cuba menulis. Kurang-kurang kita convert kepada book chapter lah, yang itu paling penting. Okay, ini pengalaman saya lah, masa saya first time tu, saya pergi attend talk Getting Published waktu tu by
Sana Datuk Seri Zaini Ujang. Dia datang ke ITHM, saya datang, saya attend talk dia tu. Waktu tu memang tak ada idea lah nak menulis. Sebab saya menulis majalah pada waktu tu 2004. 2005 tu paper pertama saya publish pergi conference dekat Penang bulan 7. Okay, waktu tu memang nak menulis tak ada semangat. Pada waktu tu saya tak ada idea. Saya kata kenapa nak kena buat penulisan ni? Kenapa nak kena pergi conference? Okay, tak ada confidence, tak ada motivation. So kita nak dapatkan confidence, motivation ni, kita pergi talk. So dia bagi macam-macam lah info. Sebab waktu tu Datuk Seri ni dia editor in chief untuk International Journal. Jadi dia banyak share lah tentang macam mana pengalaman dia pergi conference, pengalaman dia edit journal kan. Okay. And then kemudian kita boleh lihat macam mana kita nak address this problem. Okay, cabaran kita. Okay, kemudian kita dapat lihat kat situ. Okay, apa cabaran yang kita perlu hadapi. Okay, mungkin dari segi kalau pergi conference ni mungkin budget. Tulis journal ni macam mana kita nak tingkatkan kualiti penulisan supaya penulisan kita get accepted dalam jurnal kan. Okay, so itu antara kita belajar lah. Okay. Alright, ni sedikit success story lah macam mana apa yang telah saya buat daripada FYP report kepada technical paper. Okay, hari ni saya dah publish satu book chapter lah pada tahun 2005 juga. Hujung tahun 2005 lah. Okay, dalam buku ke arah pembangunan Malaysia. Waktu ni buku ni diterbitkan oleh UKM. Okay, jadi saya pun ada thesis student waktu tu, thesis tu bahasa Melayu pula. Kebetulan pula yang buku ni pun bahasa Melayu. Jadi saya tulis lah. Saya tulis, saya baiki balik. Saya rombak balik lah, almost kat 80-90% jugalah. Saya rombak balik. Kemudian saya hantar ke buku ni. Okay, waktu tu editor dia tu Prof Norizan. Sekarang ni Prof Norizan lah. Yang Dr. Zaini. Saya kenal tu dua orang ni lah. Jadi dia offer, dia kata okay, you hantar, kita cuba terbitkan. Okay, waktu ni diterbitkan oleh UKM, is a local publisher lah dalam buku bahasa Melayu. Okay. And then yang ini pengalaman publish untuk FYP report to book chapter dalam international books. Okay, hari ini pada tahun 2011. Okay, 2011. Yang ini by invitation. Okay, by invitation daripada editor tu lah, daripada Croatia. Okay, tapi waktu ni mahal lah, waktu tu nak kena bayar USD 580. Nasib baik pada waktu tu penerbit ITHM willing nak bayar. Jadi saya kata bolehlah tolong bayar untuk encourage pensyarah-pensyarah baru ni untuk menulis. Jadi saya pun hantar pada penerbit ni, so penerbit bayar kos dia. Yang mahal lah, USD 580 dekat 2000 lebih kat. Okay. And then ini beberapa chapter lain lah. Okay, beberapa chapter lain yang saya pernah publish. Okay, ini book chapter juga oleh Springer lah. Okay, ini Springer is a part of the conference paper. Kemudian dimasuk ke dalam book chapter. Okay. And then ini sedikit success story FYP report to journals. Okay, yang ini yang saya dah pernah publish ke journal daripada FYP report. Okay. Kalau kita tengokkan ada few lah. Okay. Mana-mana FYP report yang baik kita boleh convert terus kepada journal. Okay, ada yang Scopus journal, ada yang non-Scopus journal. Okay. Okay, ini Scopus journal lah. Okay, maksudnya ini macam kata yang atas ni kita collaborate dengan UMS sekali. Yang bawah ni kita collaborate dengan UTM. Okay. Yang ini FYP report to conference proceeding. Kalau ikutkan. So yang awal tu tahun 2006 tu saya publish dekat UiTM Perlis punya conference lah. Kan, tahun 2006. Saya rasa sekali je conference tu ada, lepas tu tak ada dah. Okay. And then lepas tu baru saya publish ke international, iaitu ke luar negara lah. Okay, kita submit ke Indonesia, ke US, ke Korea, macam-macam tempat. Jadi apa yang kita dapat ialah kita dapat KPI kita sebagai publication dan student pun boleh enrich dia punya CV ataupun resume untuk diminta kerja. So once paper ni publish, kita contact dia. Tak cakap dia, okay, paper ni dah publish, boleh masuk dalam resume. So dia happy lah benda-benda macam ni.
Membantu dalam proses dia orang nak minta kerja, membantu dari segi employability tu. Okay, alright. Okay, so bila bercakap tentang penulisan ni banyak benda lah kita nak cakap pasal penulisan, apa yang kita nak cuba tulis. Okay, banyak benda. Okay, kita dah tulis report, tulis thesis, journal, conference, proceeding, book chapters, technical, research grant, slide presentation, poster, artikel, magazine. Okay, book chapter ni sebenarnya dah lama. Okay, dah lama dah. Okay, tapi mantan TNCPI, THM, Prof. Zairi lu dia pernah highlight lah untuk jadikan FYP ni kepala book chapter. Kemudian dipublish menggunakan penerbit universiti. Okay, so itu salah satu usaha lah untuk kita mengetengahkan penerbitan selain daripada research yang kita buat, selain daripada grant yang kita ada. Okay, jadi kita boleh convert FYP ni kepada technical publication. Dan kita boleh masukkan ke dalam CV dan sebagai satu KPI penerbitan universiti. Okay. Alright. Okay. Yang ini antara keperluan lah yang kita nak transform FYP report kepada technical publication. Kenapa kita nak buat benda ni? Okay, sebab thesis pelajar FYP especially tak ada siapa baca ni. Simpan dekat rak ni. Okay, saya bagi talk dekat Politeknik, mana-mana Politeknik saya cakap dengan dia, FYP report ni lepas you menilai, you buat apa? Kita simpan dalam almari. Duduk situ sampai bertahun-tahun sampai masa buang. Okay, jadi daripada dia duduk dekat rak tersebut, ilmu tu terbeku, terkempam kat situ. Jadi kita buat something supaya ilmu tu keluar. Knowledge tu keluar. Okay, sekurang-kurangnya sampai kepada pelajar-pelajar lain dalam bentuk buku. Jadi pelajar-pelajar dapat idea, universiti dapat KPI, staff dapat KPI. Jadi kita convert. Jadi ilmu tu jadi bermanfaat daripada dia duduk dekat rak saja. Okay. So knowledge is underutilized. Okay. Knowledge yang kita generate, walaupun sekadar FYP report, dia tetap satu knowledge. Jadi knowledge tu tidak digunakan. Jadi dia duduk dekat rak. Jadi that's why kenapa kita perlu convert kepada technical publication. And then benefit dia untuk student lah, untuk enrich their resume. Okay, benefit untuk staff, get publication, achieve KPI. Benefit kita untuk improve writing skill. Mungkin kita tak boleh nak tulis artikel yang hebat-hebat, publish Q1. Tak semua orang ada capability untuk publish Q1. Jadi kita boleh belajar menulis daripada FYP report tu sendiri. Okay. And then untuk benefit kita boleh enrich dia, kita punya CV. Okay. And then boleh apply untuk promotion. Sebab sekarang kita penerbitan kita bukan saja kira yang Web of Science atau Scopus saja, kita ada non-Scopus. Kita ada non-Scopus index publication yang boleh kita gunakan untuk enrich kita punya writing skill. Okay, so bila kita nak menulis book chapter ni, okay, ini perkara yang kita perlu tengok lah. Okay. Pertama, apa yang kita nak tulis? Kita nak tulis apa? Nak tulis review ke? Nak tulis extended abstract ke? Nak tulis concept paper ke? Okay, nak tulis full article ke? Okay. Kemudian kita refer, cari format siap. Kita nak publish kat mana? Kalau nak publish dekat UTHM contohnya, cari format UTHM. Kita nak publish dekat Elsevier, kita cari format Elsevier. Sebab apa? Sebab apa? Dalam banyak-banyak penulisan, bila kita nak formatting ni salah satu benda yang paling leceh sekali. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat some idea untuk format setiap paper kita ke dalam format tersebut. Okay. And then keyword. Kenapa keyword penting? Sebab sekarang semua orang guna Google. Semua orang guna search engine. So keyword kita ni akan di-archive ataupun akan crawl dalam search engine. So keyword yang betul lah. Kalau kita buat paper mengenai Internet of Things, IoT. Okay, salah satu keyword dia mestilah ada word IoT. Contohnya bila orang search IoT, paper kita hit. Bila paper kita hit, orang akan baca. Bila akan baca, bila dia klik daripada Google tu, Google ni dia ada page rank. Lagi ramai orang klik kita punya link tu, kita punya searching found tu akan naik. Ranking kita akan naik. Jadi kita punya search result tu akan appear atas sekali. Sebab digunakan ranking algorithm kan.
Jadi dia gunakan konsep macam tu. Jadi keyword kita penting. Cari keyword-keyword yang popular, yang genuine supaya orang boleh search. Dan kalau boleh keyword ni jangan letak simbol-simbol yang susah orang nak type. Contohnya macam alpha dan beta. Instead of kita buat alpha dan beta, tulis alpha aja. A-L-T-H-A, B, beta, B-E-T-A. Instead of kita letak dia punya simbol. Okay. And then teamwork. Teamwork ni penting kalau kebanyakannya kalau kata paper tu multidisiplin. Okay. Kalau kata kita buat paper yang melibat multidisiplin ni, kalau boleh adalah orang dalam bidang tersebut. Okay. Contohnya macam saya ada buat satu book chapter dengan pasal medical. Walaupun saya orang computer science, tapi kita invite orang daripada medical. Contoh pakar ke, ataupun kawan-kawan kita yang bekerja dekat hospital ke kan. Jadi dia boleh menyumbang idea. Walaupun dia tak terlibat secara langsung, secara menulis tu. Tapi dia boleh menyumbang idea. Menyumbang kepakaran dia untuk tengok betul tak apa yang kita buat. Sebab apa? Sekurang-kurangnya bila kita menulis, contohnya kita touch application of IT dalam medical. Tapi tak ada orang medical dalam tu. Orang nanti boleh query kan, betul ke tidak? Kan? Apa yang kita buat tu, macam mana kita verify teori kita ni betul ke tidak? Sebab tak ada orang dalam bidang tersebut. Okay, unless kita ada buat acknowledgement. Okay, kat mana-mana kita ada pergi site, pergi lab, kita tengok kat situ dan baru kita boleh nyatakan. Kemudian quality versus quantity. Okay, peringkat awal kalau kita nak menulis sebagai staff baru ataupun kita ni baru berkecimpung dalam dunia penulisan, quantity is number one lah. Okay, lepas kita dah ada quantity, barulah kita akan datang ke quality. Kan? Sebab apa? Bila kita ada quantity, maksudnya kita dah mula menulis. Kita dah mula publish dan kita dah ada numbers. Barulah kita boleh improve the quality. Kalau numbers of publication kita still kosong, macam mana kita nak tingkatkan quality? Dan kita pun tak tahu kita punya quality penerbitan. Kita tak mula apa boleh. Kita publish dulu, dah ada quantity, baru kita boleh improve from time to time. Saya punya penulisan peringkat awal dulu pun, orang ketawa je kalau baca. Macam ni pun boleh publish ke? Tak apalah, kita belajar. Kan? Kalau saya pernah pergi satu bengkel buku Prof dekat UUM tu, Prof Aziz. Dia pernah cerita juga buku pertama dia pun, rujukan pun tak ada. Bila rujukan tak ada, orang tanya macam ni pun boleh publish. Tak apalah, buku pertama kita belajar. Tak apa. Kurang-kurang kita boleh improve from time to time. Lama-lama kita jadi expert, kita pula akan jadi mentor kepada staff-staff baru. Kita pula akan gunakan kepakaran kita untuk berkongsi, untuk improve penerbitan dalam kalangan kawan-kawan kita yang baru. Okay. Strategi, kena ada strategi. Kalau setahun kata nak publish 5 chapter, apa strategi kita? 2 bulan 1 chapter. Boleh, 2 bulan 1 chapter. Strategi. Kemudian kita tengok pula kita nak publish tu berbayar ke free. Ada tak dana? Kita nak target contohnya ke jurnal A contoh ataupun buku A nak publish dekat Elsevier. Tapi kita tak tengok pula dia punya requirement dia macam mana, strategi nak publish macam mana. Sebab bila bercakap tentang strategi ni, setiap publisher ni dia ada strategi dia masing-masing. Okay? Kita kena tackle dia punya strategi. Kan? Baru kita boleh publish ke dalam penerbit dia, okay, terbitan dia. Okay, kalau macam Springer, dia ada cara dia. Elsevier, dia ada cara dia. CRC Press, Wiley, IGI Global, okay. Even penerbit dalaman, penerbit universiti, World Scientific, okay, semua ada strategi dia masing-masing. And then recognition, okay, just to get the recognition. Okay, kadang-kadang kita buat penulisan ni, takkan kita menulis saja kan, so mesti ada target. Dah dapat apa? Oh, kita nak hantar ke ni anugerah Persatuan Sains dan Teknologi contohnya lah, ataupun anugerah Persatuan Sains dan Matematik peringkat nasional. Okay. Jadi kita ada target untuk dapatkan recognition. Kurang-kurang itu motivate kita lah, reason kenapa kita nak start menulis. Okay, kita start sikit tentang information searching.
pada saya information searching tak ada masalah. Kan bagi orang-orang yang biasa guna, orang IT biasa dah tahu dah benda-benda macam ni. Tapi ada orang-orang yang macam bidang selain IT tu ada jugalah kadang-kadang tekangan untuk cari maklumat. Kat mana dia nak dapat maklumat? Adakah dia boleh dapat maklumat yang tepat? Okay. So antara tools yang kita biasa gunakan Google. Okay. Walaupun Google ni untuk pelajar lah. Saya kalau pelajar saya tak berapa galakkan guna Google. Saya kata Google ni boleh tapi third option ataupun fourth option lah, last option. Okay, sebaiknya gunakan database macam Science Direct ataupun IEEE Explore ataupun Emerald, okay, Springerlink, IOP Science. Okay. Cari bahan dekat situ. Sebabnya dekat tempat-tempat macam tu memang kita dah tahu dah kualiti penerbitan dia. Okay, kalau macam Google ni, dia banyak bercampur. Okay, ada penerbitan yang berkualiti, ada penerbitan yang tak berkualiti. Jadi bila kita search satu keyword tu, dia akan hit banyak. Jadi kita akan download semua benda yang berkaitan. Termasuklah yang tak kualiti ni sekali. Jadi secara tak langsung kita akan baca jurnal yang tajuk menarik. Tapi jurnal 3 page. Jurnal yang tak berkualiti. Jurnal-jurnal daripada luar lah. Ada jurnal-jurnal yang tak ada kualiti. Jadi itu menyukarkan kita untuk filter lah. Jadi saya galakkan pelajar gunakan Science Direct ataupun IEEE Explore, Emerald, IOP Science, ACM, database. Banyak sumber-sumber kita ada. Okay. And then satu lagi, kalau kita nak download sesuatu menggunakan Google, kalau kita nak download yang PDF file, kita letak je Word PDF tu. So dia akan boleh download PDF. Okay, dia akan banyak lah kalau PDF kat situ. Okay. Yang ini pun saya perlu buat satu kurang-kurangnya taklimat kepada pelajar final year project saya untuk dia belajar download benda-benda macam ni. Okay, kalau tidak dia search tajuk saja. Kan? Kalau ada keluar PDF adalah, kalau tak ada. So kalau dia nak PDF, dia kena PDF kan lah. So dia akan dapat PDF material. Okay. So ni contoh paper yang saya download daripada ni. Okay. And then tools yang kedua, Science Direct. Okay. So kita akan gunakan Science Direct. Science Direct ni dia tak free. Okay, dia ikut universiti. Saya rasa setiap universiti dekat Malaysia ni kita boleh akses melalui rangkaian internal network tu. Dia akan bagi artikel yang universiti tersebut subscribe secara free. So kita boleh download. Okay. And then kalau macam ni kita gunakan. Saya akan cadangkan pelajar gunakan ni. Okay. Sebab pelajar akan akses dalam universiti, dalam kampus. Sama ada dia duduk library ke, dia duduk mana-mana, dia boleh akses bahan ni secara free. Okay. And then IEEE Explore salah satu lagi sumber lah. Kita boleh dapatkan bahan. Okay. Sebab kita dalam ni, kita tahu dah. Dalam IEEE ni, kebanyakan artikel-artikelnya agak berkualiti. So kita boleh download dan kita boleh gunakan sebagai rujukan. Okay. Alright. So ini ada search tool lah. Kalau kata selain daripada tu, kita nak gunakan ACM. Kita nak gunakan EBSCOhost. Emerald, IOP Science, Institute of Physics. Okay, banyak lagi tools-tools yang ada. Okay, Springerlink. Okay. Jadi kita boleh gunakan tools-tools ni untuk dapatkan bahan. Okay, jadi kalau kata macam saya computer science, saya banyak gunakan ACM. Okay, ACM dengan IEEE. Okay, sebagai satu tools yang kita gunakan untuk download bahan lah. Okay. Alright, and then seterusnya kita lihat structure. Ini structure ni pun benda yang biasa juga. Okay, sebenarnya benda yang biasa. Tapi cara nak menulis tu agak tough jugalah. Okay. Kalau kadang-kadang nampak macam simple je. Nak buat introduction, boleh tulis introduction. Macam mana nak buat introduction? Boleh nak buat tajuk. Tapi tajuk kita tu catchy ke tidak? Sesuai tak sesuai? Kan? Adakah reflect content atau tidak? Kan? Banyak benda isu yang timbul. Kalau ikut saya pernah bagi satu talk dekat Politeknik Sultanah Nizam dekat Terengganu. Dia orang banyak isu dia orang timbulkan tentang title. Macam mana nak bagi satu title tu bila orang baca sekali nak jadi orang best paper ni. Dia nak jadi macam tu. Catchy. Kadang-kadang kita tulis tajuk ada terlampau pendek. Kadang-kadang ada terlampau panjang. Tapi pada saya lah tajuk tu kalau boleh
satu atau dua line cukup lah. Satu line tu pendek sangat pun tak apa-apa, menggambarkan itu ada research contribution. Tapi kalau kata tajuk tu panjang, sampai 3-4 line pun susah juga orang nak ingat. Saya ada contoh lah, contoh buku chapter yang tajuk agak panjang. Jadi saya boleh tunjuk kalau ada masa saya tunjuk. Okay. And then introduction. Nak buat introduction. Introduction ni kita nak tengok konteks. Apa benda yang kita nak tulis. Sebab tulis buku chapter ni dia macam tulis paper tapi dia punya generalization dia lebih general lah. Maksudnya dari segi konsep dia. Okay, dia tak perlu ada abstract kan, dia terus pada introduction. Kemudian literature review. Literature review ni cuma nak lihat previous research kita. Okay. And then yang lain tu biasa methods, kita punya procedure, results, discussion, conclusion, acknowledgement. Okay, and then last kali adalah barulah kepada references. Okay, kalau references ni kalau boleh ambil yang terkini lah, 5 tahun terkini. Okay, jangan yang lama-lama tu. Okay, alright. Kemudian kita tengok title ni. Title ni waktu saya bagi talk dekat mana UiTM Terengganu untuk saya. Okay. Bahagian matematik. So, dia tanya macam mana kalau tajuk tu ada formula. Kan, tajuk tu ada formula. Dia kata kalau boleh kita elakkan tajuk yang ada formula. Kalau kata dia perlu sebut alpha, tulis alpha. Kalau orang kimia, okey, saya ingat dah. Okay, tajuk tu berkaitan dengan kimia. Dia ada nama saintifik bahan kimia tu. Dia kata tulis nama bahan tu. Tapi seboleh-bolehnya kita elakkan lah. Kita elakkan penggunaan jargon. Okay, jargon dalam tajuk. Okay, kita guna term yang mudah. Sebab orang mungkin faham sesuatu istilah tu dalam bentuk mudah instead of scientific punya jargon. Jadi kita tulis yang technical jargon tu dalam paper kita, tapi tajuk kita tu biar tajuk yang general yang mudah kita nak search, mudah orang nak search. Okay, sebab tajuk ni macam kita promote lah, macam iklankan paper kita. Okay, bila kita orang search je hit paper kita, orang search je hit paper kita dekat Google. Okay. And then because search engine lah sebagainya, maksudnya macam Google, okay, dia akan gunakan crawling robot dalam tu untuk archivekan kita ataupun cachekan kita punya searching keyword tu. Okay, dan dia akan hit bila ada orang search tajuk keyword ni, kita punya paper akan hit. Okay, itu mudahnya tajuk. Right? Keduanya author listing. Ini pun isu besar ni, author ni kan. Okay, author listing ni penting. Siapa nama pertama, siapa nama kedua, siapa nama last. Siapa nama pertama? Nama pertama should be student lah, kalau student tu punya thesis. Kan? Tapi ada orang tak setuju. Dia kata, tak, saya yang buat sepenuhnya paper ni. Okay, benda ni subjektif. Kalau kata yang menulis paper tu dari A sampai Z ialah pensyarah tu ataupun supervisor dia, dan dia pula ada tambah pula bahan-bahan dia dalam tu, dan student tu tak buat apa-apa, dia boleh letak nama dia first. Tapi kalau dia refer kepada thesis student dia tu, student dia should be the first name. Okay. Tapi kalau kata dia construct balik ayat tu, dia rephrase balik, that will be another issue. Okay. Boleh je, tak ada masalah. Cuma benda ni akan bergaduh. Kalau kita tak selesaikan di peringkat awal, dia akan bergaduh. Dia akan jadi isu. Orang ni blame orang ni, orang ni blame orang ni. Sebenarnya tak perlu pun sebenarnya. Kan? Yang penting kita decide. Pada saya senang aja. Nama pertama, orang yang buat kerja tu ataupun orang yang punya research tu, dia yang tulis paper, dia yang contribute, dia yang buat, dia yang terlibat dengan eksperimen. Orang yang nama paling belakang tu dia punya tok guru. Okay. Lagi belakang lagi tinggi makam dia. Sampailah makam Maulana kan. Belakang sekali. Kalau kata ada 9 nama tu, nama yang ke-9 tu nama dia. Itu okay, tahap Maulana, level tok guru lah. Sebab level tok guru ni dia
Dia duduk tengok bidang tu okey tak okey kan. Check, verify benda tu. Dan biasanya dia tak terlibat secara langsung sangat pun. Dia tak menulis lah. Dia cuma check sikit. Dia sebagai orang kata apa, mentor pun dia jugalah. Mentorship. Okay, lagi belakang lagi Tok Guru. Jadi sebab tu kalau kita tengok pemilihan Nobel Prize, dia tak tengok penerbitan kita as a first name. Dia tengok penerbitan kita as a last name. Belakang sekali tu. Berapa banyak penerbitan kita dekat belakang. Lagi banyak nama kita dekat belakang, maksudnya lagi tinggilah kita punya kepakaran kita dalam bidang tersebut. Okay, itu mungkin ada orang lain akan ada pandangan lain lah tentang ni kan. Tak apa. Okay, ni contoh lah contoh. Okay, contoh book chapter lah. Okay, tajuk. Kita ada nama kat situ. Okay, dan affiliation. Affiliation ni penting. Sebab affiliation ni menggambarkan kita ni bekerja dekat mana. Kita ni attach dengan mana-mana institute ataupun kita ni attach kat mana-mana research group ataupun attach kat mana-mana department. Okay. Okay, yang ini introduction. Introduction ni biasa. Okay. 3 perkara dia perlu ada dalam introduction. Jangan letak banyak-banyak. Okay, 3 perkara saja, iaitu apa problem dia, apa background dia, reason kita buat research tersebut, aim ataupun objektif lah. Okay. Kenapa kita buat? Kalau dalam jurnal kita state, okay, kita state satu perenggan tu cerita problem, satu perenggan tu cerita background, satu perenggan tu cerita tentang aim dengan objektif. Memang reviewer tu happy lah. Senang je nak cari 3 benda ni. Tapi kalau dia tulis dalam perenggan yang panjang, itu nak kena baca satu-satu tu. Nak kena cari, ada tak problem dia state dalam ni? Ada tak background? Ada tak reason? Kalau tak nanti akan ada masalah. Okay. Kemudian ada relevant literature, kalau ada sikit masukkanlah. Kan kenapa kita nak buat sangat research ni, kenapa kita nak counter claim balik ada research sebelum ni dia ada gap, so kita nak fulfill the gap. Kita nyatakan reference dia. Sebab apa? Sebab kan kita bila menyatakan problem, kita mesti merujuk pada sources which problem yang kita rujuk. So problem tu sendiri, problem statement yang kita buat tu kena ada rujukan. Kan kalau macam student saya lah, contoh student saya dia buat projek wireless control switch lampu. Saya tanya dia apa problem dia. Problem dia kata kebanyakan switch dekat Malaysia ni sama ada dekat bawah atau dekat atas. Kalau orang wheelchair dia kata susah nak petik switch. Dia kata ada logik juga. Okay, dia kata tak apa. Cari reference supaya boleh masuk dalam kita punya problem statement. So dia cari. Ada yang nak buat door security. Saya kata kenapa you nak buat door security, kan banyak yang dah ada dekat pasaran. Dia kata ada. Tapi idea dia nak control pakai kata IoT. Dia kata apa problem dia? Problem dia kata orang tua-tua tinggal kat rumah kena masuk. Dia kata ada contoh kes daripada Surat Khabar. Okay, masukkan kes Surat Khabar tu sebagai problem. Kurang-kurangnya ada problem yang kita rujuk that lead kepada kita punya research. Okay, dan baru kita boleh construct reason kenapa kita buat research tu. Alright, and then kita beritahu sikit lah apa beza kita punya projek ni dengan orang lain. Nampak macam sama je kan. Tajuk lebih kurang je kan. Apa contribution dia? Apa dia punya beza kat situ? Dan kita state kat situ. Dan kalau boleh ada block diagram. Block diagram ni kalau technical research mungkin ada lah. Kalau social science research saya tak pasti macam mana. Okay. Okay, ni contoh lah. Ini contoh introduction. Okay, macam tadi saya kata ada 3 perkara tu kan. Kita ada background, kita ada problem dan kita ada aim. Okay, jadi kita nampak kat situ. Sebagai reviewer, dia kena cari tau. Bila dia review paper, dia kena cari 3 benda ni ada tak dalam introduction. Kalau tak ada, dia boleh kata the problem is not clearly stated. Dia boleh kata macam tu. The objective is not found. Okay, ni contoh paper yang tadi saya tunjuk waktu saya search modul 1 ni, saya search tajuk tu kan, review raindrop tadi tu. Ni dia punya paper dia. Okay, contoh
Ada 3 elemen dalam introduction tu, ada tak? Yang lain-lain tu optional je. Yang 3 benda ni macam kena ada lah dalam introduction. Okay, jadi kita nampak kat situ. Okay, background dia ada, problem dia pun ada kat situ. Jadi dia dinyatakan goal dia apa? Aim. Dia dinyatakan our goal is to detect and remove adherent and drops. Okay. So 3 benda ni penting. Yang lain-lain yang panjang-panjang tu dia nak tambah ke, itu terpulang. Kan ada block diagram ke, tak ada block diagram ke, itu option. Okay. So ada 3 benda ni cukup. Okay, dah clearly stated apa benda dia nak buat. Okay. Ni kalau dia ada block diagram, dia nyatakan lah itu. Okay, dia ada block diagram. Dan dia nyatakan apa beza dia punya kerja ni, projek dia ni dengan yang dah ada. Okay, dia ada mention kat situ. Okay, jadi kita clear kat sini. Okay, kita clear. Jadi chapter kita pun kalau kita ada benda ni, cukup, tak payah panjang-panjang. Sebab orang tak baca dah panjang-panjang. Orang nak point je. Pointnya ada, kita state dalam tu, okay, that's fine. Okay. And then yang kedua, literature review. Ini biasa. Literature review ni kita nak tengok dia punya previous work ataupun related work lah. Okay. Kita nak tengok comprehensive overview. Okay. Orang ni sebelum dia buat kerja ni, dia dah tengok belum apa benda yang dah ada, orang dah buat sebelum ni. Sebab tu literature review ni dia kena get dia rapat. Kan? Tahun dia punya reference tu kalau boleh rapat. Kena kalau kata sekarang 2020, kurang-kurangnya 2016 tu, 2017, 2018, 2019. Dia punya reference dia around that. Sebab kalau kata dia buat 2020, tiba-tiba dia punya latest reference tahun 2012. What happened 2013 sampai 2019? Seolah macam tak ada kerja-kerja penambahbaikan dalam bidang tersebut. Jadi dia kena ada, setiap tahun tu dia kena ada reference tu. Jadi baru dia boleh dapatkan gambaran sebenar apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Alright. So ini kenapalah saya selalu bagi slide ni, slide gambar ni kepada student. Kenapa kita perlu buat literature review ni? Jadi saya kata itu baca kat ni, Gary Cadell punya words. Okay. Alright. Ni konsep. Okay, kalau teacher review, kita akan minta student buat table ni. Okay, kita panggil dia matrix table lah. Matrix table ni, dia akan ada author name, title, tahun, what, why, how, advantages and disadvantages. Sebab apa? Student akan baca lah paper tu, dia akan isi table ni. Cara nak baca ni macam ni lah. Kalau kata author, siapa author paper tu? Keluarkan, masuk dalam table. Tajuk dia masukkan. Tahun bila? Tahun 2014. Masukkan. Purpose. What? What ni biasanya merujuk kepada tujuan ataupun purpose. Kenapa orang tu buat? Okay. Kemudian why? Kenapa orang tu buat? Problem dia. Kemudian how? Method. Metodologi. Macam mana dia implement benda tu. Kemudian apa kebaikan dengan apa dia punya keburukan. Okay, kebiasaannya semua item-item ni berada dekat page pertama paper tu. Page pertama tu dalam abstract kita dah boleh dapat dah author, title, year, what, why, how, advantages. Kita dapat semua benda dekat abstract saja. Sebab itulah orang kata kalau kata database tu dia tak subscribe, kita boleh baca abstract. Cukup. Kalau abstract dia cukup, dia punya maklumat dia. Kalau maklumat dia tak cukup, pun tak dapat. Okay. Kita boleh buat. Kemudian, kat mana kita dah dapat disadvantages dia? Terus pergi kepada conclusion ataupun future work, dia akan state kat situ. Disadvantages. So that, kita ajar student baca paper, dia baca page pertama, abstract yang introduction, baca conclusion. Untuk dapatkan table ni. Cukup. Tak payah kita minta dia baca paper tebal-tebal tu sampai 8 page, 9 page tu memang tak ada masa lah. Okay, kita ajar dia. Baca page pertama, baca page terakhir. Sama juga macam reviewer. Reviewer pun dia akan baca page pertama, page terakhir, dia jump tengok pada reference, dia dah boleh decide sama ada nak accept atau nak reject paper tersebut. Okay, jadi kita baca page pertama, abstract,
ataupun introduction. Dengan conclusion kita dah boleh dapat table ni. Untuk kita construct satu statement literature review. Okay, so daripada sini, daripada maklumat dalam table ni kita boleh construct kepada literature sentence. Okay, maksudnya kita tulis baliklah. The work presented by Shaudi propose a method that automatically detect and remove adherent raindrop on a windscreen using rainy day. Use a long trajectory range to use a long range trajectory locally discover the motion and apparent features. Okay, so ini dia punya sentence. Okay, dapat satu sentence lah untuk satu literature. Okay, kalau untuk FYP tak perlu banyak literature-nya. Kan? 5 hingga 10 cukup. Cukup lah untuk di cover dia punya FYP punya level. Okay. Method ni biasa lebih kepada proses lah. Okay, proses kita nak buat metodologi kita punya projek tu lah. Okay. Dia ada step by step ataupun prosedur. Okay, kalau dalam contoh case ni kita adalah step by step dia. Kita ada daripada step pertama, fasa pertama sampailah akhir. Okay, apa dia punya method. Okay, sebab method ni penting. Method ni kalau boleh kita represent dalam bentuk diagram. Instead of kita cerita panjang-panjang kan dalam teks tu, better kita letak dalam satu diagram ni, kita explain briefly pun dah cukup. Orang dah boleh faham. That's why orang kata pictures speak 1,000 words. Kan? Satu image tu, satu gambar tu boleh terangkan macam-macam. Okay? Boleh memberi kefahaman, render understanding kepada reader. Okay? And then result. Result ni, kalau kata paper tu buat prototype, nak kena tengok result, apa result kita boleh bagi. Okay? Sebab kita nak tengok what is the result that contribute kepada body of scientific knowledge. Okay? And then dia boleh follow logical sequence. Brief description. Sebenarnya result ni, kalau kata kita buat prototype, kalau macam FYP computer science, FYP engineering, kan? Ataupun FYP applied science, dia akan ada eksperimen. Ataupun dia ada lab, dia ada laboratory punya activities. Okay. Macam electrical engineering, saya di bidang elektronik pun ada banyak buat projek-projek yang berkaitan dengan IoT. Jadi dia, orang kata apa, it's a product based punya projek. Student tu akan produce prototype. So bila student tu akan produce prototype, macam mana kita nak keluarkan result tersebut, kita kena test dia punya performance. Test performance prototype tersebut. In terms of what? In terms of mungkinlah kalau kata produk tu produk elektronik, kita mungkin test daripada energy, power dia, how power consumption, okay, dia punya robustness, accuracy, okay, kita boleh test. So semua tu kita boleh present dalam kita punya result. Kalau kata dia ada eksperimen, okay, dia akan ada eksperimen dekat lab melibatkan bahan kimia ke apa kan. So dia ada maklumat-maklumat dia boleh tabulate information tu dalam result. Then discuss. Apa yang kita boleh discuss kat situ. Sama macam kita tulis conference paper ataupun journal paper. Okay, result ni sama. Okay. And then discussion. Discussion ni kita discuss balik. Kita letak result table, tapi kita kena discuss lah apa yang kita letak. Kita kena discuss apa yang kita letak. Supaya apa? Supaya pembaca faham. Result table yang kita letak ni cerita pasal apa sebenarnya. Kadang-kadang ada orang dia letak result yang dia keluar daripada SPSS tu. Dia tak translate pun, dia letak dia macam tu. Oish, saya pun jenuh nak faham kadang. Itu sebab kita bukan orang statistik. Kalau orang statistik dia mungkin boleh faham. Tapi kalau yang bukan statistik, dia tak faham, dia nak baca. Nilai yang dikeluarkan oleh software tersebut, apa maksud dia. Kena beritahu. Okay, itu penting. That's why discussion ni antara salah satu topik yang penting. Kalau kata kita publish dalam jurnal, kan, macam saya banyak, kalau kita review paper jurnal, saya akan baca discussion ni untuk faham result. Sebab kita tak semestinya kita faham apa yang dia buat. Tak semestinya kita faham apa benda result yang dia keluar tu, kita tak faham kadang. Daripada discussion ni kita boleh faham. Okay, dia cerita ni macam ni. Daripada situ kita boleh tahu result dia kadang-kadang accurate ke tak accurate. Contohnya kalau dalam bidang kita kan, kita tahu, oh bidang ni tak accurate.
yang result ni sepatutnya macam ni kalau betternya. Dari situ kita boleh tahu. Okay, and then kita kena ada conclude. Okay, conclude lah sikit apa benda kita dah buat dan what is the next step, future ataupun recommendation. Tidak ada satu pun dalam dunia ni kita buat on the dot finish. There is always a continuation. Area tu akan berkembang ke mana. Kan, sebab ilmu ni besar, ilmu ni banyak. Dia tak akan terhenti kat situ. Dia mesti akan ada sambung. Maksudnya akan ada orang lain boleh gunakan kita punya knowledge tu untuk expand lagi research tu kepada bidang-bidang lain. Jadi kita mesti ada what is the next step. Sebab apa? Sebab recommendation ni lah biasanya siapa? Student master, student PhD nak cari gap. Kat situlah. Kan? Student master PhD, kan? Saya punya, kadang-kadang saya advise dia orang, cuba tengok dekat recommendation paper-paper you baca tu, apa dia punya gap. That's why lah kena dapat latest paper. Sebab gap tu belum ada orang explore. Okay, jadi kita boleh dapatkan gap kat situ, dan baru kita boleh construct dia punya problem statement. Daripada problem statement baru kita boleh identify lah dia punya scope dengan objektif. Okay. And then acknowledgement, ini penting juga. Kat sini kena thanks to those who have helped. Kita guna lab, contohnya guna lab. Kita contohnya saya staff UTHM tapi saya guna lab dekat Unimap contohnya. Acknowledge lah Unimap. Thanks bagi peluang gunakan lab ni untuk jalankan eksperimen ni. Ataupun kita pergi melawat universiti luar negara, lab dia, letak nama universiti tu, institution dia, thanks. Ataupun dapat grant, kan paper ni support daripada grant mana, beritahu. Ini antara benda yang penting lah. Kalau kata macam di UTHM ni penting untuk RMC punya rekod ni. Kalau tak ada acknowledgement ni, tak lepas. Dia salah satu komponen yang kita perlu lihat bagaimana kita nak appreciate sesuatu partis yang terlibat secara tidak langsung. Kan? Mungkin dia tak terlibat secara langsung tapi kita gunakan facilities, kita gunakan kepakaran yang ada dekat situ. Kan? Okay, itu yang antara benda yang penting lah. Okay, contohlah acknowledgement yang ada. Okay? Kalau kata nombor grant ada, kita letak nombor grant. Siapa yang pemberi grant tersebut? FIJS ke, PRJS ke, Technofund ke, MTDC grant ke, kan. Apa saja yang terlibat, yang support dalam kita punya research tu. Okay. Alright, ni gambar saya bersama rakan saya, Prof Masud daripada Australia waktu kami ada conference di Miri tahun lepas. Okay, reference. Okay, reference ni benda yang penting. Sebab ini antara komponen utama lah. Okay, kalau kata kita nak tulis sesuatu paper tu, chapter ke, journal ke, conference, kena ada references. Dan reference ni mesti ada dalam body of text. Kalau yang tak ada dalam body of text tu kita panggil apa? Kita panggil bibliografi. Tapi term tu dia vice versa lah dengan US UK ni, dia tertukar sikit. Kalau kata, saya pernah publish dalam satu majalah IEEE Potential dulu. Dia kata, please provide your bibliography. Kita kat sini faham bibliografi tu yang kita tak set dalam teks. Bila saya check balik, dia kata bibliografi lah yang kena ada dalam teks. Dia kata, dah bergaduh pula kat situ. Saya kata, okay. Maksudnya, provide reference. Reference. Maksudnya yang kita cite dalam teks tu, kita provide reference. So, make sure reference kita ada, jangan ada missing. Okay. Sebab itu menggambarkan kita punya credibility ataupun reputation kita punya paper lah. Okay. Dan satu lagi, avoid reference that are difficult to find. Elakkan reference yang susah nak cari. Reference susah cari. Kenapa reference ni penting? Kenapa reference ni penting? Nak tengok sejauh mana kita punya capaian sources kita kat mana. Kalau orang Asia, orang Malaysia kan, kita akan cari reference kita ni orang-orang kita ni. Kan? Kita tak ada ambil paper-paper daripada Rusia, Ukraine, tak ada.
Jarang lah. Tapi paper kita akan berkisar ke kawasan-kawasan Malaysia, Indonesia, Philippines. Berkisar around that. Sama juga macam orang Europe. Kalau orang Europe buat paper, tajuk tu kurang macam kita pernah buat tajuk ni, kita rasa macam pernah buat tajuk. Tapi bila tengok reference, dia punya area lah. Di public church, dia punya Jerman, Paris, daripada Perancis, kan, daripada Amsterdam, Netherlands. Dia punya around community dia. Okay. So, nak tengok dia punya scope, boundary dia punya study dia setakat mana. Okay. Dan reference ni, berapa banyak reference nak kena buat? Pada saya lah, kalau kata kita buat tu review paper ataupun review chapter kan, reference ni kalau boleh lebih lah 60-70 tu. Yang dapat 100 je bagus. 100 cukup lah. Tapi kalau review paper conference tu 30-40 cukup lah. Tak perlu banyak. Okay. Boleh guna software. Sekarang ni banyak dah software kan. Kita ada Mendeley lah, EndNote, Zotero, JabRef. Macam-macam software ada. Kita boleh gunakan untuk download dia punya reference information dekat internet. Okay. So ni example reference kena ikut format publisher. Kalau publisher tu guna format MLA, pakai MLA lah. Kalau kata publisher tu guna format APA, pakai APA. Kalau publisher tu guna numbering format ataupun IEEE format, so guna IEEE format. Okay, jangan kita, sebab format reference ni akan reflect kepada citation. Dan kalau kata kita cite guna nombor, reference kita mesti dalam nombor. Kalau kita cite guna author year, so reference kita mesti dalam bentuk author year punya APA lah ataupun MLA. Okay, sebab dia penting. Sebab apa penting? Sebab dia akan membantu editor untuk kenal pasti siapakah yang patut review paper korang ni. Kan? Saya buat paper IoT, siapa reviewer tak kenal lah. Tengok reference, oh dia refer paper-paper ni lah. Kita carilah 2-3 orang tu, okay, try contact. Boleh tak review paper ni? Bagi untuk review kita punya paper. Okay. Alright. So ini tadi reference yang saya download tadi tu. Lebih kurang tu lah. Paper yang saya download tadi. Contoh lah. Okay. Ini contoh referencing software. Okay. Saya guna EndNote. Saya banyak guna EndNote lah. Selain daripada yang free tu ada apa? Mendeley, JabRef dan Zotero kan. So banyak software-software lain. So saya guna EndNote untuk saya punya kerja-kerja ni lah. Okay. So plagiarism, ni just another thing. Okay, sekarang ni oleh sebab semua sources dah online, plagiarism kita ni nak kena tengok kita ni plagiat tak orang punya. Kadang-kadang kita rasa kita buat tu dah cukup novelty dah, rupanya student kita copy orang lain punya, kita pun tak check kan. Tapi sekarang FYP pun dah kena check plagiarism sebelum hantar tesis. So selamat sikit lah. Okay, so plagiarism ni dia bukan kata hari ni kita buat, hari ni kita ditangkap. Tak, kan? Dia boleh jadi makan tahun. Hari ni kita buat, mungkin 3 tahun akan datang baru orang report. Kerja kita ni sebenarnya plagiat orang punya. Ada kes macam tu. Okay. Ikut pengalaman saya adalah satu kes, saya pernah buat satu final year project student. Saya tak perasan model yang dipakai tu model Australia. Ada satu author daripada Australia ni dah pakai model tu. Dan dia tak cite paper tu pun. Dia pandai kan, dia takut kita tangkap dia. Dia tak cite pun paper tu. Paper tu dah publish ke jurnal tahun 2009. Suddenly 2011 ada satu lecturer ni call saya. Dia kata, I advise you to ask the publisher to take back your paper. Okay, from the publish server. Dia tanya kenapa? Dia kata paper ni dah publish. Paper tu owner original daripada Australia tahun 2007. Jadi saya pun apa lagi? Saya ambil tindakan, tulis email kepada publisher, keluarkan paper tu dari server. Saya tulis email kepada original author, minta maaf, apologize atas tindakan kita ni.
tu kita kena bertindak macam tu lah. And then okay, lepas tu kita publish itu akan keluarkan paper kita lah daripada server tersebut. Okay, so itu isu-isu plagiarism ni is very very hot issue sekarang ni penting. And then sekarang ni publisher dia pandai sikit lagi, publisher ni dia pandai. Kita publish paper yang plagiarized paper, okay, bila kita minta dikeluarkan, dia boleh keluarkan tapi dia akan letak sekali itu notice of retraction. Notice of retraction tu menyatakan paper tu ialah paper plagiarized, sama ada dari segi plagiarized content ataupun plagiarized the result. Okay. Dan ada setengah publisher, kalau macam IEEE, dia tak remove pun paper tu. Dia watermark je paper tu, notice of retraction. Kalau Elsevier, dia remove, dia letak surat. Dia letak notice of retraction kat situ. Jadi nama kita kat situ, sampailah kiamat, ada lah. Sampailah bila-bila akan ada kat situ. Kalau orang download, notice of retraction, siapa punya paper ni, tengok. Kan? So itu salah satu punishment kepada author lah. Okay. So ini contoh lah, retraction notice. Okay, daripada jurnal ni. Okay. Nah, ini daripada IEEE. Okay, notice of retraction. So, dia akan keluarkan statement ni lah oleh IEEE publication principles punya ni, violate dia punya rules. Okay. Alright, so saya rasa itu saja penerangan saya tentang book chapter. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya lah. Mungkin kita boleh share something kalau ada pandangan daripada prof ke nak tanya. Alright, terima kasih banyak Profesor Cik Helmi atas penerangan dan perkongsian terhadap webinar ni. Alright, so sekarang saya buka soalan-soalan kepada sesiapa yang ingin bertanya kepada penceramah. Silakan. Assalamualaikum. Boleh tanya soalan? Boleh. Saya Abdul Hassan daripada FSP UiTM Shah Alam. Saya ada dua soalan kepada Encik Helmi lah. Soalan yang pertama berkenaan dengan royalty. Once buku tu publish, hasil dia melibatkan ramai pelajar dan juga ramai supervisor. So bagaimana dengan pembahagian royalty? Itu satu. Soalan pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan pandangan Cik Helmi berkenaan jika ada tak kemungkinan kalau hasil pelajar-pelajar FYP tu dah publish dalam jurnal and then boleh tak kita bukukan jadi satu buku lah, chapter in book. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Abdul Rauf. Okey, berkenaan dengan royalty ni, sebenarnya royalty ni kita kena tengok publisher sebab biasanya kita terbitkan satu buku tu yang dapat tu ialah original author. Tapi bila buku yang kita terbitkan ni book chapter, nama yang dekat depan tu kita bukan author tapi editor. Editor. So dia bergantung pada publisher. Ada publisher dia akan menganggap benda ni dia akan bayar royalty kepada editor sebab editor yang compile, edit benda tu. Tapi ada setengah editor, ada setengah publisher dia tak kata edited book ni sebagai buku ilmiah. So dia tak ada royalty. Okay, sebab yang contribute chapter tu adalah author setiap chapter tersebut. Jadi konsep dia macam apa? Konsep dia sama macam jurnal. Orang hantar jurnal, editor compilekan, publish satu isu. Konsep dia macam tu. Dan sama juga macam chapter, kita collect chapter, contohnya buku tu tema dia IoT. Kita collect 10 chapter daripada author, kita edit je. Kita buat editing proses, kita compile, buat table of content, letak preface sikit, and then kita terus publish dengan publisher A contohnya. So publisher A tu keluarkan volume edited books, buku A. Okay. Jadi ada setengah publisher, dia akan considerkan dia sebagai edited books, bukan sebagai original books. Okay, edited books ni dia macam konsep jurnal. Okay, jadi dia tak ada royalty. Okay, that's why sebab tu kalau kata kita tengok mana-mana call for chapter, dia kata publication is free. Dia tak charge. Dia tak charge pada author tersebut. Okay, dan publisher pula, bila kita kemukakan proposal kepada publisher, contohnya kita nak publish buku ni,
kita editor, kita ambil chapter-chapter ni, kita nak publish kepada publisher A, kita buat proposal, publisher tu pun tak kenakan bayaran. Sebab apa? Sebab dia tak perlu bayar balik royalty pada kita. Semua kos akan ditanggung oleh publisher tersebut. Tapi berbanding dengan buku ilmiah, buku memang author tu tulis sepenuhnya konten tu, itu memang hak milik dia. Hak milik dia memang dia akan ada royalty. Itu perjanjian kepada antara penulis dengan penerbit. Itu bergantung kepada setiap penerbit berbeza-beza lah dari segi pembahagian royalty itu macam mana. Kan? Tapi setakat ni edited books tak ada lagi. Kan? Kalau contoh macam Springer, saya hantar proposal ke Springer, dia kata dia proposal is approved, then you can call for the chapter. And then you can submit, follow the timeline. That's it. Nanti semua series editor dia akan edit, akan cari reviewer, akan edit semua, akan susun balik mengikut format dan dia akan hantar pergi printing untuk publish. Dan sekarang pula, kos hanya dikenakan jika ada printed demand. Maksudnya ada request untuk printed punya material, baru ada kos. Kalau tak ada, online, free. Macam tu. Okay, so kalau kata yang soalan kedua tadi, kita dah publish ke jurnal contohnya lah. Projek A ni kita dah publish ke jurnal A contohnya. Dan kita nak publish balik ke dalam book chapter contoh. Kita boleh publish tapi dengan syarat konten tu boleh katakan 60-70% different. Walaupun projek yang sama tapi the way kita tulis, the way kita rephrase memang kena different. Kalau boleh tajuk pun lain. Tajuk pun lain. Konten tu memang kita kena 100% refresh lah kalau boleh. Supaya tak ada, bila plagiarism engine tu tak detect. Kalau dia detect nanti, dah kira plagiarize paper. Walaupun paper tu paper kita. Walaupun paper tu paper kita. Dia panggil self-plagiarize. Jadi itu agak bahaya jugalah sebenarnya. Sebab author dia tak tahu. Orang yang luar, dia tak tahu yang tu author yang sama. Dia kata paper ni plagiarize. Dia dah jadi self-plagiarism lah. Kalau boleh kita ubah. Kita boleh publish tapi ubah. Kalau boleh tukar perspektif pun tak apa kan. Contohnya macam projek A, kita boleh ada different angle of perspective. Okay. Untuk jurnal ni kita tengok dari perspektif A. Untuk book chapter kita lihat dari perspektif angle lain. Boleh. Jadi kita ada banyak pilihan. Dan satu projek itu boleh jadi banyak paper kalau kita pandai melihat dari perspektif yang berbeza lah. Supaya dia dapat meningkatkan jumlah penerbitan kita. Okay? Alright. Ada lagi soalan? Okay, terima kasih respon. Sama. Assalamualaikum. Salam. Saya Warusmiha daripada Politeknik Shah Alam. Ya. Nak tanya ada 2 soalan lah. Nak tanya pengalaman daripada Tuan Helmi lah. Di Politeknik sekarang ni kita baru untuk pendidikan macam baru juga lah kan. Jadi saya nak tanya, kalau kita nak buat course, tadi saya ada dengar daripada yang Cik Helmi kongsi tadi, kita kena pergi course tu untuk hasilkan output. Kan, yang writing course by expert tu lah kan. Ya. Jadi kalau katakanlah saya nak buat course untuk hasilkan FYP ni kepada book chapter, pengalaman tuan ini berapa hari agak-agaknya kita boleh siapkan output kita tu. Okay. Dan yang kedua, apakah preparation ataupun tools yang kita peserta tu perlukan yang kita kena sediakan untuk hasilkan output tu? Okay. Alright. So kalau berkaitan dengan kursus kalau berkaitan dengan kursus ni biasanya kita akan buat dalam, saya pernah buat di Politeknik Muazzam Shah pun dalam sehari ataupun sehari setengah. Sehari lah kalau biasanya daripada pagi pukul 8 sampai lah pukul 4.30 petang. Okay, biasanya apa yang saya akan buat, pagi tu saya akan bagi taklimat macam ni sikit, macam mana nak tulis. Biasanya lepas dalam pukul 10 tu, lepas minum pagi tu biasanya saya akan bagi formatting. So student dengan supervisor akan duduk sekali.
duduk sekali, extract information ikut kepada format book chapter yang dibuat. Proses tu sampai petang. Biasanya petang tu kita akan ambil secara random lah beberapa grup, tengok dia punya hasil. Tengok dia punya hasil, setakat mana dia dah boleh siap, nampak tak gambaran book chapter dia. Sampai petang, 1 hari cukup. Jadi selepas tu kita akan minta staff-staff yang terlibat lah, staff UPIK ke ataupun yang terlibat dengan penulisan ni, dia akan compile. So katalah dia akan pilih 2 orang staff untuk buku A ni, untuk 2 orang staff. So 2 orang staff akan jadi editor kepada buku tersebut. Dia jadi editor dan kemudian dia akan serahlah pada penerbit. Contohnya dia nak terbitkan mana. Kalau dia nak terbitkan dengan UTHM contohnya. So saya akan select lah beberapa orang lagi sebagai editor daripada UTHM untuk bantu edit dia punya buku tu. Lepas tu kita serah pada penerbit. Dia tak ada cost kat situ. Cost dia free. Dalam tempoh sehari atau sehari setengah. Biasa sehari lah. Saya pernah buat sehari setengah pun pernah, sehari pun pernah. Sehari cukup. Pagi sampai petang. Tapi dengan syarat dia, sebelum start bengkel tu, bahan-bahan tu dah get ready lah. Maksudnya sebelum bengkel tu dah start, kita dah get ready dengan bahan-bahan semua dah ada. Kita dah ada bahan. Alright. Lagi ada soalan lagi? Contoh bahan tu apa ya? Maksudnya paper yang kita dah siap ke ataupun FYP tu sahajalah ya? Contoh bahan tu kalau kata kita nak buat FYP tu, kita tesis pelajar tu dah ada. Bahan-bahan tesis pelajar tu dah ada. Contohnya kalau kita nak tulis, kita nak buat gambar tu semua dah ada. Lagi satu saya nak pesan, kalau gambar, melibatkan gambar yang bukan gambar kita, kalau boleh dapatkan kebenaran daripada original author di mana kita ambil. Instead of kalau kita nak cite tu boleh lah, tapi kalau kita dapat kebenaran dari segi original author tu lagi better sebenarnya. Kalau kata kita dapat contohnya gambar tu gambar jambatan contohnya. Gambar jambatan tu bukan kita yang ambil, tapi kita ambil daripada internet. So kita kalau boleh kita cari original author dia tu, kita minta kebenaran nak gunakan dalam kita punya penerbitan. Itu lagi bagus sebenarnya. Kalau kata dia pernah terbitkan mana-mana paper, gambar tu dalam paper dia, kita nak ambil, kita cite paper dia. Tak ada masalah. Yang itu kena hati-hati sikit lah pasal isu gambar ni pun banyak isu juga berkaitan dengan isu copyright. Assalamualaikum. Salam. Tak apa, Kak Wan Rosmiha boleh tanya terus dulu. Tak ada, terima kasih atas maklum balas tersebut. Sama. Assalamualaikum. Saya Dr. Nur Faizal daripada UTHM. Tanya pada sahabat saya, Kelmi, atas perkongsian pada sahabat-sahabat semua. Saya nak respon sikit lah kepada perkara yang ditanya oleh sahabat saya daripada Politeknik Shah Alam, Dr. Wan Rosmiha. Sebenarnya kalau kami di UTHM, selalunya untuk pelajar-pelajar, selalunya kami akan gunakan dua bentuk penulisan yang akan dikonvertkan kepada book chapter. Pertamanya adalah research FYP ataupun kami panggil PSM di universiti kami, projek sains muda. Yang kedua adalah assignment ataupun projek bagi subjek tertentu. Kalau macam biasanya untuk FYP, biasanya kita sebagai supervisor akan nasihatkan pelajar untuk menyiapkan dahulu tesis mereka. Bagi mereka siapkan tesis mereka sampai habis, and then lepas dah siap tesis mereka tu, kita akan bacakan sebagai supervisor, dan daripada situ kita akan minta pelajar ekstrakkan result-result yang boleh dikeluarkan sebagai book chapter. Dekat situ lebih mudah lah, sebab kita dah nampak the big picture dia punya result. And then kita ekstrakkan result-result yang sesuai untuk dimasukkan dalam book chapter, atau result-result yang sesuai dimasukkan dalam proceeding, atau result-result yang perlu dimasuk atau sesuai dimasukkan dalam journal. Yang penting produk dia mesti siapkan tesis dulu.
Itu yang pertama lah yang saya boleh share. Dan biasanya untuk proses menghasilkan book chapter tu tak lama. Kalau dah ada daripada thesis tu, kita extract jadi book chapter, tak lama lah, 1 hari boleh siap. Yang keduanya adalah projek subjek. Kadang-kadang ada melibatkan kita, ada ajar subjek, and then di akhir subjek tu ada projek. Sama ada projek itu berbentuk software ataupun hardware implementation lah. So dekat situ biasanya projek-projek subjek ni memang levelnya book chapter. Kalau kita pandai atau pelajar itu pandai mengolah, kita boleh masukkan dia sebagai jenis proceeding. Okay. So dekat situ biasanya kita akan sharekan pada pelajar format untuk book chapter, dan pelajar itu menulis report ataupun laporan projek subjek itu berdasarkan format book chapter itu. Dan kita akhirnya kita akan terima laporan pelajar dalam bentuk format book chapter lah. Lebih mudah. Dan kalau boleh kita bagikan template pada pelajar supaya pelajar tinggal tulis idea saja dalam template kita tu. So kita tak payah nak buang masa untuk betulkan formatting. Kadang-kadang book chapter tu banyak ambil masa untuk formatting. Tak salah saya rasa Encik Helmi pun setuju dengan apa yang saya sharekan lah. Itu sajalah saya nak sharekan. Cuma saya nak tanya dengan sahabat saya, Tuan Helmi, tentang pemilihan kedudukan author pada manuskrip kita. Sama ada manuskrip kita berbentuk book chapter ataupun proceeding ataupun journal. Tadi Tuan Helmi ada sharekan kalau makin belakang, makam lebih tinggi. Adakah itu standard untuk semua universiti ataupun gambaran, sebab saya sangat yakin Tuan Helmi banyak network di luar negara, adakah itu adalah tanggapan pada researcher di luar negara ataupun bagaimana? Sebabnya bagi universiti kami ataupun saya pun rasa ada universiti lain, dia ada syarat-syarat. Okey, kalau misalnya contoh pelajar mesti sebagai first author, and then supervisor sebagai correspondent author. Dan mungkin sahabat-sahabat yang lain yang mungkin ada setengahnya ada dana, dia tolong bayar untuk paper kita ataupun jurnal kita, dia akan letak di belah belakang. So kalau refer kepada statement Tuan Helmi tadi, maknanya kalau di belah belakang tu yang tolong bayar tu makan lebih tinggi lah tu. So boleh minta penjelasan lagi tak tentang tu? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Faiza atas penerangan. Ya betul, saya setujulah dengan apa yang Dr. Faiza terangkan tentang interaction tadi, tentang book chapter. So berkaitan dengan nama tu, dia bukanlah satu peraturan, tapi dia widely accepted lah. Okay. Bukanlah kita katakan yang belakang tu yang bayar, yang tinggi makamnya. Maksud dia dari segi susunan nama, dari segi pemahaman. Sebab itu yang saya tahu daripada bila pemilihan, saya tahu ni bila saya discuss dengan satu staff UTP berkaitan dengan Nobel Prize. Sebab Nobel Prize dia akan memilih, dia akan lihat track record sesuatu researcher tu yang banyak nama dekat belakang, istilah nama kat depan. Okay, sebab dia nak tengok di situ cara kita supervise. Betul saya kata, kalau kata kita corresponding author, memang kita sebagai pensyarah, kita supervisor, kita corresponding author. Tak ada masalah, kita nombor 2 ke nombor 3 kan. Tapi dari segi pemahaman mereka yang memilih dari segi Nobel Prize, saya tak kata dia satu peraturan. Kan? Setiap orang dia ada pemahaman masing-masing dan setiap universiti ada cara masing-masing. Kan? Sebab dia akan melibatkan regulation, dia akan melibatkan peraturan-peraturan universiti. Tapi yang ini secara general lah saya cakap berdasarkan daripada Nobel Prize. Sebab kita nak pilih, waktu tu discussion tentang bagaimana Nobel Prize tu dipilih. Pemenang Nobel Prize tu dipilih. Jadi berdasarkan tu. Sama juga macam saya tengok, kalau kita tengok jurnal nature macam tu juga kan. Kita tengok nama-nama dekat belakang tu, nama-nama yang orang-orang memang dah lama yang bidang-bidang tu. Orang yang banyak pengalaman lah maksud dia. Kan? Jadi tak semestinya yang duduk depan tu tak ada pengalaman. Kan? Itu saya kata tadi. Kalau kata dia yang buat kerja tu, dia yang terlibat, dia yang terlibat secara langsung, dia layak duduk depan, tak ada masalah. Kan? Cuma kita dari segi definition, setiap universiti tu berbeza-beza. Kan? Dari segi first author, second author, third author dan seterusnya. Macam dia kalau kita lihat contohnya di kes Politeknik saya pun, dia cuma dibenarkan 3 nama saja, tak lebih-lebih daripada 3 nama. Kalau nama keempat, nama kelima dah tak kira.
Kan, itu regulation. Itu maksudnya itu bergantung kepada institusi tersebut. Tapi apa yang saya cakap tadi itu berdasarkan widely accepted punya practice. Okay, widely accepted punya practice maksudnya dia bukanlah satu kemestian. Tapi pemahaman secara general dia macam tu. Tapi kalau kata memang dia terlibat, dia letak sebagai first name, it's okay, no problem. Sebab setiap author tu dia ada justifikasi dia sendiri. Kadang-kadang kita sebagai orang luar ni, kita baca paper, kita tak tengok sangat author ni siapa. Kita akan tengok siapa yang kita kenal dalam kalangan list nama tu. Oh, dia ni memang bidang dia ni. Ini memang dalam bidang dia. Kan? Tapi kalau biasanya, kalau kata kita baca paper tu, kita tengok orang yang kita kenal tu, memang expert tu, nama dia kat depan. Memang kita tahu lah, itu memang dia punya kerja. Memang kerja dia. Memang dia sendiri yang buat, memang dia sendiri yang terlibat. Tapi kalau kata kita tengok paper tu, nama dia ada tapi nama dia kat belakang. Oh, ni student dia punya kerja. Student dia yang buat. Secara pandangan dia macam tu. Okey, Dr. Faiza, boleh? Saya nak tanya. Ya. Assalamualaikum Dr. Helmi, saya Maria daripada UiTM. Ya. Saya nak bertanya tentang book chapter. Boleh tak kita buat a mixture of selain daripada format yang Dr. Helmi bagi tadi, saya nak masukkan just the literature review. Just a literature review only. Ada mixture lah, ada chapter yang ikut format tu, lepas tu mungkin ada chapter yang ikut format literature review. Okey, dia sebenarnya bila kita nak buat mixture ni, sebenarnya dia akan boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi konsistensi lah, sebab bila kita menulis buku ni kan kita nak konsisten. Chapter 1 structure dia macam ni, chapter 2 structure dia macam ni, chapter 3 structure dia macam ni. Tapi ada juga case kadang-kadang ada satu chapter tu dia ada structure macam-macam dalam tu, tapi ada chapter lain dia cuma cerita pasal review paper. Jadi pada pandangan saya lah, tak ada masalah dari segi pelaksanaan, cuma dari segi konsistensi tu lah akan mengganggu sikit. Bila pelajar ataupun bila reader tu baca, yang ni paper ni complete research, yang ni cuma review saja. Dia jadi macam tak konsisten dari segi konten. Jadi saya cadangkan kalau nak buat review paper tu ataupun review saja, kita groupkan sekali semua review paper dalam tu, dalam bidang tu. Kalau boleh tak kita buat macam macam mana? Kita buat dua bahagian dekat buku tu. Bahagian A mungkin all the research format kan, reporting tu, research report, and maybe another part is mungkin a few chapters on literature review. Boleh kalau kita bagi part by part mungkin boleh. Okay. It's okay. Kita ada divide few section. Alright. Thank you Dr. Helmi. Okay. Assalamualaikum Cik Helmi. Saya Wan Faizatu daripada UiTM. Saya nak tanya, tadi Cik Helmi ada bagi tahu yang editor ni tugas dia untuk collect chapters kan dari penulis. Jadi pengalaman Cik Helmi sebenarnya mana lebih senang kalau kita collect chapters tu daripada penulis, dan at the end baru kita tengok tema ataupun tajuk buku tersebut, ataupun sebenarnya kita bagi tema ataupun tajuk buku siap-siap and then kita minta ataupun kita collect research yang berkaitan dengan tema tersebut. Okey, kalau ikut pengalaman saya lah, kita akan ada tema dan kita boleh war-warkan kepada researcher lain ataupun author lain tentang tema kita. Sebab dia begini, kita boleh je nak buat open collection, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila kita ada tema tu, kadang-kadang contohnya satu buku tu kata perlukan 10 bab, 10 chapter. Katalah kita buat open collection, tiba-tiba kita dah come up dengan tema, tengok paper yang kena dengan tema tu tak cukup. Jadi kita nak kena cari lagi another additional paper. Tapi kalau kata kita dah ada tema, kita dah beri tahu kepada researcher ataupun authors,
Dan kita boleh tahu, kita tunggu je lah submission daripada dia orang. Kemudian bila kita collect tu, kita sebagai editor kita cuma check dari segi consistency, dari segi formatting, dari segi content relevancy, kena tak kena, tajuk ni boleh tak boleh. Itu saja. Pada saya lebih sesuai kalau kita dah ada tema siap-siap. Baik. Okey. Terima kasih Encik Helmi. Tapi satu je lagi soalan saya nak tanya. Biasanya dalam satu buku tu how many chapters kebiasaannya? Okey. Dia bergantung kebiasaannya. Kalau kata di UTHM sendiri kita buat ada dalam lebih kurang dalam 10 hingga 12 bab. Okey. Dan kalau kata tengok buku-buku di publisher luar pun ada sampai 18 bab, ada sampai 20 bab pun ada. Depending pada publisher. Tapi sebenarnya bukan isu bab sebenarnya jadi isu. Sebenarnya yang pentingnya jumlah number of pages. Kalau macam di UTHM tu dia letak dah limit kurang-kurangnya satu buku tu kurang-kurang 100 page baru dikira sebagai edited books contohlah. Kalau macam di Elsevier kurang-kurangnya 300 page baru dikonsiderkan sebagai satu buku. Jadi tak kisahlah berapa banyak chapter pun, tapi kalau sedikit chapter je, maksudnya setiap chapter tu akan tebal-tebal, panjang-panjang. Kalau banyak chapter dia, mungkin dalam kata 100 page tu, kata ada 10 bab, so satu bab tu lebih kurang dalam 10 page setiap bab. Jadi nampak keselesian dan konsistensi kat situ lah. Okay. Okey, baik. Terima kasih Encik Helmi, jawapan-jawapan yang sangat membantu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Tuan Helmi. Ya, Saya Wan daripada UiTM. Saya nak tanya berkenaan dengan citation. Okey. Bagaimana strategi Encik Helmi untuk tingkatkan citation journal? Citation journal. Ya. Okey, kalau kata bila cakap pasal citation ni adalah something yang beyond our control. Okey, memang kita tak boleh control, tak boleh nak kawal. Tapi apa yang kita boleh buat ialah macam tadi kita buat satu paper yang kita tahu paper yang paling banyak orang cite adalah paper jenis apa. Okay. Paper yang paling banyak orang cite adalah satu, kalau kita lihat conceptual paper dengan review paper. Okay. Kalau research based paper ni memang author tu kalau yang buat dalam bidang tu dia boleh cite paper kita. Tapi kalau paper review, paper concept ni just dapat idea. Jadi kalau orang lain nak buat survey paper, dia boleh cite paper kita tu banyak-banyak. Tak ada masalah. Jadi kalau kita lihat kat sini, kalau saya pun ada contoh satu konsep paper. Konsep paper tu saya buat simple je, tak banyak, tak panjang pun. Cuma saya letakkan sedikit info, saya letakkan sedikit block diagram and then saya publish. Idea tersebut, peringkat idea. And then bila kita publish tu, general idea tu akan dapat banyak perhatian daripada researcher ataupun author lain. So dia akan refer idea kita tu. So tak langsung dia akan cite paper kita lah. Okay. Berbanding dengan full research paper ni dia lebih technical. Okay. Dan orang yang bidang saja yang akan faham. Dari segi nak baca result, nak translate dia punya result tu. Kalau macam orang yang bukan bidang, mungkin agak sukar sikit lah nak refer. Contoh macam kita tengok matematik panjang-panjang pun, apa ni tak tahu pun. Dalam kita boleh ignore je benda tu. Kita nak tengok idea saja. Itu saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Helmi. Okey, ada satu soalan ni daripada sahabat kita, mikrofonnya rosak, jadi saya akan tolong ajukan soalan. Okey, daripada Dr. Hamizan Hassan. Okey, assalam Tuan. Mikrofon saya tak dengar ikut. Okey, soalan saya, kalau kita ada outstanding FYP yang memang kita advise, proofread dan edit, tapi tak banyak sebab student dah memang outstanding. Bila complete, percentage of similarity rendah. Student dah setuju untuk dipublish dan kita letak nama kita yang last. So soalan saya dari segi etika okey ke tidak? Itu soalannya. Okey. Sekarang ni outstanding FYP Alright. So kalau kata kita dah buat, kita dah publish, kita letak nama kita yang last. Pada saya tak ada masalah. Okey. Saya pun pernah buat macam tu juga. Kan, sebab kita tahu tu kerja student. Saya letak nama saya last. Ataupun nama sebagai second ataupun corresponding author. Jadi tak ada masalah. Kita bagi kredit pada student tu untuk nama pertama. Okey.
Okay, thank you daripada Dr. Amizan Hassan. Okay. Okay, ada soalan lagi para peserta semua? Okay, kalau tak ada, saya rasa okay, kita boleh berhenti di sini. Okay, sebelum tu saya dari pihak penganjur PJMA UiTM Perlis ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Helmi bin Abdul Wahab kerana sudi berkongsi ilmu yang sangat luas berkenaan dengan transformation FYP report to book chapter. Okay, saya dapat pesanan daripada Dr. Syukur, dia tak sempat nak join sebab dia ada meeting. Dia kirim salam kepada Cik Helmi. And then saya nak ucapkan juga ribuan terima kasih kepada semua peserta yang join, ada daripada UiTM dan ada juga daripada luar. So terima kasih banyak. Okay, untuk makluman di UiTM di UiTM kita ada UiTM Press. Okay, UiTM Press sangat menggalakkan sekarang untuk dipublishkan book chapter. Dan untuk dipublish ni ada course dia adalah free, percuma. Boleh contact setiap penyelaras UiTM Press di setiap UiTM campus. Okay. Alright, so saya rasa tak ada apa. Minta maaf, pihak penganjur ingin merakamkan sekali lagi terima kasih. So stay tune, kita akan ada lagi insyaAllah next week kita ada lagi webinar berkenaan juga menulis buku. So sekali lagi terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa semua tolong isi borang latihan link yang saya sediakan di bahagian chat, okay, untuk log jam latihan dan juga CJ penyertaan. Tuan Helmi, nanti slide ni boleh share kan kepada kita semua. Mungkin Tuan Helmi boleh bagi melalui Dr. Syukur. Saya boleh minta daripada tu. Boleh. Saya akan bagi pada Dr. Syukur lah. Okey, terima kasih Tuan Helmi. Cik Helmi, boleh bagi ni tak? Bagi your email kan? Kat sini. Boleh. I need to have some question to ask later personally to you, yeah? Okay. Saya bagi dekat chat Yes, please. Untuk maklumat semua juga, kita record video ni, nanti kita akan share kepada semua peserta. Sekarang UiTM Perlis kita ada YouTube channel untuk PJIMA. Kita letak semua webinar di dalam YouTube channel tersebut. Okay, YouTube channel tersebut adalah PJMI channel. Nanti saya share kepada chat juga. Okay, terima kasih semua. Mungkin kita boleh stop recording. Thank you. Terima kasih banyak atas perkongsian Cik Helmi. Ya, sama.